Berkenaan dengan apabila ramai ataupun nak kata ramai pun ialah tak adalah data yang empirical tu, tetapi adalah yang menyebut berkenaan dengan apa, terutamanya orang-orang muda yang mengambil fatwa, istilah dia fatwa shopping. Kita ingatkan barang je ada shopping, rupanya fatwa ni pun ada shopping juga. Macam mana shopping dalam fatwa itu? Iaitu apabila kalau kita beli barang tu, kita pergi kedai, kita ambil. Kita ambil barang ni dekat sudut ni, kita ambil barang kedua ni dekat sudut yang lain. Jadi kita shopping lah, membeli belah. Namun demikian juga dalam fatwa ni, ada orang yang shopping fatwa. Dia ambil fatwa tu dekat sini, dia ambil fatwa tu dekat sana, dia ambil fatwa tu bermacam-macam tempat lah. Yang mana kadang-kala tepat dan kadang-kala mungkin boleh jadi bersalahan dengan syariat. Jadi istilah dia, kalau dalam bahasa syasnya, bahasa yang bila kita buat kajian tu, ini dipanggil bukan sebagai apa dia? Fatwa shopping. Fatwa shopping istilah. Jadi ada di kalangan segelintir orang Islam ini melihat kepada pandangan-pandangan yang syas ini, yang daripada luar ini, antara dia apa dia? Iaitu dengan mengatakan bila raya korban ini, apa salahnya kalau misalnya kita ubah sedikit daripada kita mengorbankan haiwan, menyembelih haiwan, kita tukarkan daripada sembelih haiwan kepada kita berikan beasiswa kepada orang susah. Dia nampak macam baiklah. Dia punya pertukarannya itu daripada menyembelih haiwan pada hari raya korban itu dengan apa? Dengan tukarkan dia kepada beasiswa. Kan banyak. Sebenarnya untuk penyembelihan ataupun pembelian haiwan ketika raya korban ini sangat banyak. Terutamanya apabila adanya persatuan NGO, individu dan seluruh dunia lah kita katakan. Dan khususnya dekat Malaysia ini, dana fund untuk korban itu sangat tinggi. Ratus juta. Kan, ratus juta. Itu apatah lagi kalau misalnya ambil lembu yang import daripada Jepun tu. Yang orang ambil buat wagyu tu kan, daging wagyu tu. Yang mana harga lembunya sampai 30,000, 40,000. Ada yang ambil package lembu macam tu. Mereka tak main lah harga yang 5-6 ribu ini. Ada yang sampai 100,000 harga lembu itu. Dia ambil package itu untuk apa? Korban. Jadi dana terlalu banyak. Jadi apa kata kalau misalnya kita tukar daripada kita menyembelih haiwan ini kepada berikan duit ataupun berikan beasiswa ini kepada orang yang susah. Dan bila kita lihat pandangan tersebut yang berlega di dalam Facebook misalnya, yang mana disambut oleh ramai orang, terutamanya orang muda. Ini yang kita risaukan. Apabila perkara-perkara yang melibatkan ta'abbudiyah, perkara yang melibat ibadat ini, sedikit demi sedikit nak dirobek, nak diubah suaikan, nak diubah. Itu belum lagi kalau kita lihat ada yang nak ubah, kalau boleh solat Jumaat tu janganlah solat hari Jumaat, solatlah hari cuti. Terutamanya pandangan-pandangan ni di barat misalnya. Jadi sebab apa? Dan pandangan itu dikeluarkan daripada orang Islam sendiri. Puasa tu janganlah siang. Kalau puasa siang ni meletihkan. Apa kata kalau kita puasa tu malam? Senang sikit.
Kan puasa malam. Jadi waktu tidur tu kita tak payah makan dan minum, cukup 8 jam kita pun berbuka puasa macam biasa. Ada perubahan-perubahan yang nak dibuat lagi oleh segelintir. Dan ini bukanlah dibuat oleh orang kafir, tetapi diucapkan, dikeluarkan oleh orang Islam sendiri. Jadi ini yang kita takut, terutamanya generasi muda ini, yang mana mereka ini ada kelompok mereka sendiri. Yang mana mereka ini mengambil pandangan-pandangan daripada puak-puak yang kita panggil sebagai liberal ataupun Neo Mu'tazilah. Kalau pandangan-pandangan ini yang mendahulukan akal daripada apa? Daripada nas, daripada wahyu. Itu yang kita boleh simpulkan, iaitu apa? Puak yang mendahulukan akal daripada wahyu. Dia rasa macam tak kena sikit dengan akal dia, dia pun nak ubah. Ya, ini yang dipanggil Neo Mu'tazilah ataupun liberal pun kita panggil dengan kefahaman yang macam tu. Mu'tazilah ni, sebab apa kefahaman ni, kalau kita lihat di luar sana tu, puak-puak ini sangat besar, sangat banyak dan sangat ramai pengikut dia. Ya, cuma biasalah mereka ni bila underground ni bukanlah arus perdana punya gerakan, tetapi ada gerakan underground ini yang mereka ini menyelinap, terutamanya di kalangan anak-anak muda kita, memberikan tafsiran-tafsiran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah di dalam, terutamanya melibatkan Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab itu kita takutlah. Sebab itu gerakan ini pada asalnya di zaman tabi'in lagi dah wujud lagi. Dia dah lama, bukanlah baru ni. Dah lama dah gerakan ini wujud. Yang kita namakan sebagai apa dia? Mu'tazilah. Yang mana di kalangan tabi'in, di kalangan tabi'in ada mereka yang berfahaman sebegini. Apa yang mereka buat ini, sedikit sebanyak mereka menafsirkan istilah-istilah di dalam syarak itu sedikit demi sedikit. Antaranya apa? Iaitu sesiapa yang melakukan dosa besar, maka mereka ini di antara kafir dan mukmin. Mereka menyatakan bahawa mereka ini bukanlah siapa-siapa, tetapi mereka ini di tengah-tengah, di antara mukmin ataupun kafir. Dan demikian juga yang lain, dalam pandangan yang lain menyatakan bahawa Allah ini tidaklah diterima apa sahaja keburukan baginya. Jadi apa sahaja perbuatan yang dinisbahkan kepada manusia, maka itu adalah kelemahan dan itu adalah disebabkan punca perbuatan manusia itu sendiri. Berdasarkan kepada akal fikiran dia. Jadi apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka dekat sini apa sahaja yang baik itu daripada Allah, maka apa sahaja yang mereka fikirkan daripada akal mereka, maka itu adalah kebaikan. Sebab tu tahsin wa taqbih. Mereka ini memandang itu sebagai baik menggunakan akal dan memandang sesuatu itu buruk dari sudut akal mereka sendiri. Jadi itulah puncanya golongan Mu'tazilah ini, dan sehinggalah sampailah ke hari ini yang mana mereka ini mengkiblatkan akal fikiran di dalam beragama. Jadi ini yang kita perlu berhati-hati, terutamanya di kalangan anak kita sendiri, yang mana mudah-mudahan mereka dihindarkanlah daripada perkara-perkara yang telah daruriyah, pengetahuannya yang asas yang tidak boleh diubah sehinggalah ke hari kiamat.
Sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran apabila membezakan istilah orang mukmin dengan orang muslim. Orang mukmin satu istilah dan muslim satu istilah. Apa beza dia? Apa beza di antara kedua-dua mukmin dan muslim ini? Ada orang beranggapan bahawa mukmin dan muslim itu sama. Sama sahaja. Namun di dalam Quran Allah sebut apa dia? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sekumpulan orang Arab Badui ini datang kepada Nabi SAW dengan menyatakan apa dia? Bahawa kami ini telah beriman. Kami ini telah beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan apa? Qul lam tu'minu walakin qulu aslam. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka itu bahawa kami ini masih lagi bukan di kalangan orang beriman, tetapi padalah dengan mengatakan apa? Kami ini sebagai orang Islam. Suruh Nabi itu cakap pada orang Arab Badui ini, cukup gelarkan kepada mereka itu adalah orang Islam. Sementara apa? Sementara iman itu masuk ke dalam jantung hati mereka. Ini nak mengatakan bahawa level di antara mukmin dan muslim itu berbeza. Kerana apa? Kerana orang mukmin itu apabila dia mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak bunyi, tanpa mempersoalkan, maka dengan automatik akan patuh. Patuh kepada perintah Allah. Nak kata dengan alasan, wahai Rasulullah, tak boleh ke kita tukar korban ini? Kita tukar korban ni daripada unta, kambing ataupun lembu ini dengan perkara yang lain. Kerana apa? Kita tahu bahawa sahabat Nabi itu majoritinya adalah orang yang susah. Namun mereka ini tidak mempersoalkan apa yang disuruh oleh Nabi di dalam ibadah korban itu. Kerana apa? Kerana patuh dengan perintah Allah. Itu tanda orang yang beriman. Bila tidak mempersoalkan apa sahaja yang datang daripada suruhan daripada Allah dan Nabi-Nya, maka diamalkan dengan penuh ikhlas. Namun sementara iman itu nak masuk kepada orang yang kita gelarkan sebagai Muslim itu, kadang-kala dia tak puas hati. Kadang-kala kenapa kena buat macam ni? Kenapa kena buat begitu? Tidaklah salah dengan perkara tersebut. Kerana apa? Iman ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang yang tertentu. Tetapi itulah, kalau kita nak kenal, mungkin nilaian itu kita tahulah bahawa dia adalah perkara yang ghaib, yang hanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan manusia itu. Sama ada orang ni beriman ke, orang ni tak beriman ke, orang ni Muslim dan sebagainya. Tetapi itu adalah di antara tandanya yang Allah bagi tahu di dalam Al-Quran. Orang yang beriman itu apa dia? Yang apabila dia telah melazimi perintah Allah dan Rasulnya, maka tak ada lagi lah bantahan di dalam hatinya. Tak adalah nak kata apa sebabnya nak kena susah-susah pergi haji ni. Jadi duit tu sebenarnya boleh untuk diletakkan di dalam fund-fund tertentu ke untuk bantu orang yang masih lagi ramai yang susah. Jadi tak ada sampai tahap itu. Jadi dalam kenapa 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah itu
yang menjadi rujukan utama umat Islam ni, kenapa dia iktiraf sebagai 4 mazhab yang utama yang diterima oleh ahli sunnah wal jamaah? Kerana empat imam mazhab itu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai rujukan yang utama. Sebagai rujukan yang utama. Kalau ada yang mendahului daripada Quran dan Sunnah itu, automatically mazhabnya tidak diterima. Ajarannya tidak diterima. Itu sepakat oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu patuh kepada apa sahaja yang ditetapkan di dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Adalah di antara tanda kenapa mazhab itu diterima di dalam ahli sunnah wal jamaah, kerana mengutamakan Quran dan sunnah sebagai panduan di dalam syariat. Jadi dalam Islam ini, akal itu ada disebutkan di dalam Quran. Manusia ini keistimewaannya apa? Keistimewaan dia adalah kerana adanya akal. Berbanding makhluk yang lain, Allah Subhanahu wa taala tak anugerahkanlah akal kepada mereka. Dan akal itu adalah perkara yang istimewa. Dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal itu diguna macam mana? Diguna untuk menyokong apa sahaja yang dibawa oleh wahyu. Mendokong wahyu. Sebab itu, perkara yang bila melibatkan syariat, misalnya, contoh di dalam korban ini, ada sebenarnya yang kita boleh baiki ataupun kita boleh inovasikan lagi selain daripada kita mengubah bentuk ibadat tersebut. Ini nak kata akal itu tidak mendahului wahyu, tetapi dia mendokong kepada wahyu. Macam mana? Misalnya apabila korban ini kita buat macam haji juga. Kan, macam tabung haji juga. Modus operandi dia, fund orang ramai yang dikumpulkan untuk orang yang pergi haji tu, kan, untuk orang pergi haji tu, kumpul. Jadi ada fund yang besar. Fund yang besar tersebut dilaburkan di dalam pool ataupun di dalam perniagaan pelaburan yang patuh syariah. Jadi fund itu diberanakkan. Jadi pada hari ini duitnya banyaklah. Selain daripada memberikan dividen kepada orang yang menyimpan tabung haji itu di dalam tabung haji, selain itu juga duit keuntungan tersebut diberikan subsidi untuk orang pergi haji. Jadi orang yang susah yang simpan pada tabung haji dapat dividen, orang yang nak pergi haji pun dapat apa dia? Dapat subsidi untuk pergi haji. Sama jugalah dengan korban ni. Kan kita kata tadi, korban ini fund dia ratus juta. Silap-silap boleh bilion. Dengan di dua negara punya fund untuk korban, di dalam negara punya lagi punya korban, yang punya banyak. Tetapi sanggup ataupun taklah, fund yang banyak itu diletakkan di dalam satu center yang menguruskannya, dan duit itu siapa yang nak masuk, misalnya pada tahun tu, pada bulan tertentu dia dah masuk dah. Kalau dia tak mampu, dia rasa dia nak kumpul, dia simpan secara tabungan, sampailah dia boleh buat korban. Kalau sebelum ni dia buat satu bahagian, mungkin selepas tu dia buat seekor lembu. Jadi duit itu dikumpulkan di dalam satu pool dan ada satu institusi yang menguruskan.
pergi laburkan duit tersebut, beranak, maka sebahagiannya boleh diberikan kepada dalam bentuk wang. Dan sebahagian lagi memenuhi objektif apa dia? Duit itu untuk korban. Mencantikkan lagi lah. Sebab itu para ulama bagi kaedah apa dia? Apabila sesuatu itu maslahah, maka maksimumkan maslahahnya. Maksimumkan maslahahnya. Jadi tanpa dinafikan pensyariatan korban itu yang merupakan ta'budiyah ataupun ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama ada lebihan-lebihan yang boleh kita berikan juga kepada orang fakir dan miskin. Jadi itu antara perkara yang apabila akal ini diberikan tetapi dia mengelokkan lagi perkara ibadat tersebut. Bukanlah menafikan ataupun mengubah daripada lebih baik daripada kita buat korban ni, kita buatlah benda lain. Jadi itu yang merosakkan kepada syariat tu. Bila diubah daripada ubah suai perkara-perkara syariat. Tetapi kalau misalnya macam tadi, kita buat satu fund untuk korban, tetapi dia sudah pastilah, sudah pasti dia memberikan cabaran yang sangat besar lah. Kerana apa? Kerana di sini jugalah ada NGO-NGO yang mendapatkan hasil keuntungan daripada perkara skim-skim yang ditawarkan. Tidaklah semua, tetapi adalah segelintir. Kalau kita lihat tabung haji itu yang mana diasaskan idea tersebut oleh Engku Aziz, Prof. Diraja Engku Aziz itu sangat-sangat membantulah, yang mana tabung haji ini antara institusi kewangan yang pertama di dalam dunia Islam ini. Kalau di tempat lain tu ada bank Islam, tetapi kita bank Islam dalam bentuk tabung haji. Itu antara yang awal lah. Kalau bank Islam ni, mana pengasas yang betulnya? Dia yang pertama di Mesir. Di Mesir diwujudkan satu bank Islam, tetapi lepas tu dia bankrupt. Bankrupt. Sebab apa? Sebab dia beri hutang tapi orang tak mau bayar. Dia beri hutang, orang tak mau bayar. Kalau dia nak ambil untung, tak boleh, riba. Jadi memang tak lama lah bank tu bankrupt. Tapi tabung haji ni ialah dia lain sikit lah kan, berbanding bank yang biasa tu. Jadi dia berjaya lah sampai ke hari ni. Dan selepas itu bank-bank diwujudkan yang mereka ni olah lah, mereka punya produk itu yang boleh menjamin keuntungan kepada mereka.